Assalamualaikum dan salam tengah hari kepada semua penonton di mana jua anda berada. Selamat datang ke sesi Live MSM 2023 di mana anda sedang menyaksikan kami secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia. Bertempat di Setia Fountains Bertam Pulau Pinang di mana kami telah pun berlangsung untuk Minggu Saham Amanah Malaysia bermula daripada 30 September sehingga 8 Oktober. Kalau sebelum ini anda sentiasa menyaksikan saya untuk live trivia yang dibawakan oleh Permodalan Nasional Berhad, tetapi kini kita akan beralih kepada sesi yang lebih serius berkenaan dengan satu topik yang cukup istimewa. Tapi sebelum itu, ingin juga saya perkenalkan kepada anda, ini dia Puan Nur Hasni Othman selaku Unit Pemantauan dan Penguatkuasaan Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Berkenaan dengan topik kita Puan Hasni, iaitu akses kepada produk suplemen dan ubat-ubatan yang dipersijilkan halal. Okey, jadi sesi ini akan membincangkan kepada anda semua berkenaan dengan isu yang cukup penting dalam kehidupan harian kita. Sebab bila kita bercakap berkenaan dengan produk makanan, minuman, kita nakkan benda yang halal. Kalau daging, ayam nak disembelih dengan cara dan juga proses yang sempurna, apatah lagi dekat dalam kehidupan seharian kita, segala benda yang ada kita lalui kena mendapat pensijilan halal, yang mana kita juga nak bagi tahu kepada anda. Selain daripada makanan dan juga minuman, produk suplemen dan juga ubat-ubatan memang sentiasa akan ada dekat dalam gerobok almari kita dalam memastikan keselamatan dan keberkesanan kepada para pengguna. Jadi disebabkan itu, kita juga ingin berterima kasih kepada Puan Nur Hasni Othman kerana sudi untuk bersama kita dengan membincangkan berkenaan dengan topik kita, akses kepada produk suplemen dan ubat-ubatan yang mendapat pensijilan halal. Anda kata anda mempunyai sebarang komen, anda boleh sahaja untuk memberikan pertanyaan dan juga komen di bahagian bawah. Kita teruskan. Kalau mungkinlah kan, Puan Hasni sendiri boleh kongsikan secara ringkas peranan dan juga tanggungjawab Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang kita kenali sebagai JAKIM dalam memastikan akses kepada produk suplemen dan ubat-ubatan yang dipersijilkan halal kepada orang awam. Silakan Puan Hasni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fiza dan juga para penonton yang bersiaran sekarang, saya mendoakan kesihatan anda dalam keadaan baik-baik sekarang ni. Okey, untuk makluman para penonton yang bersiaran, JAKIM, MAIN, Majlis Agama Islam Negeri dan juga JAIN, Jabatan Agama Islam Negeri merupakan pihak berkuasa berwibawa yang boleh mengesahkan status halal sebarang produk ataupun perkhidmatan berdasarkan Akta Perdagangan 2011. Dan JAIN bagi Negeri Pulau Pinang ialah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang melalui bahagian pengurusan halal di mana tempat saya bekerja sekarang adalah organisasi yang dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk menguruskan hal ehwal persijilan halal Malaysia di Negeri Pulau Pinang, termasuklah skim farmaseutical yang kita perkenalkan sejak tahun 2012 selaras dengan pelancaran ataupun penerbitan Malaysia Standard 2424 iaitu Malaysia Standard untuk halal farmaseutical, Fiza. Baik, okey. Tapi kan Puan Hasni kan, bila kita bercakap berkenaan dengan produk halal ni, lagi-lagi yang mendapat pensijilan daripada halal, kadang-kadang ada di antara pengguna seperti saya sendiri, macam produk suplemen dan juga ubat-ubatan yang dipersijilkan halal mungkin kurang diketahui ataupun difahami oleh sesetengah individu. Kadang-kadang pengguna seperti saya pun tak ambil kira pun, oh ini produk suplemen pun nak kena ada halal juga ke? Mungkin Puan Nur Hasni sendiri boleh kongsikan definisi produk halal dan kenapa sebenarnya ia penting dalam kehidupan harian kita, lagi-lagi dalam konteks produk kesihatan. Silakan Puan Hasni. Ya, betul tu Fiza. Kebanyakan pengguna di Malaysia sekarang ni dia lebih tertumpu kepada produk makanan yang halal, premis makanan halal, tetapi kurangnya kefahaman kepada produk farmaseutical yang dipersijilkan halal. Untuk maklumannya, produk farmaseutical halal ni memberi maksud yang bermakna produk farmaseutical yang dipersijilkan halal ni adalah bebas daripada sebarang unsur najis yang tidak halal. Okey, bermakna dia tidak mengandungilah bahan ramuan ataupun bahan bantu proses yang tidak halal, merangkumi aspek daripada penyediaan produk ramuan itu sendiri, penghilangan produk dan juga sehingga kepada penyimpanan dan juga pengedaran.
termasuklah premis itu sendiri mestilah bebas daripada unsur-unsur yang bersifat najis. Walaupun orang kata yang nak menghasilkan produk itu adalah produk halal, tetapi produk-produk lain yang dihasilkan di premis yang sama juga tidak boleh ada sebarang unsur yang berasaskan unsur najis ataupun haram. Baik, dan andai kata kita juga nak faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan proses pensijilan halal. Sebab saya rasa bahawa bukan mudah sebenarnya untuk proses pensijilan halal ini dikeluarkan, sama ada untuk produk makanan, lagi-lagi untuk produk pharmaceutical ataupun produk suplemen dan juga produk ubat-ubatan. Tapi mungkinlah kan Puan Nur Hasni sendiri boleh jelaskan bagaimana proses ini berfungsi untuk produk suplemen dan juga ubat-ubatan dalam memastikan keselamatan dan keberkesanan produk tersebut. Contoh, kalau mungkinlah kita bercakap berkenaan produk suplemen untuk detox. Okey, contoh seperti itu. Ataupun mungkin produk suplemen untuk kita sakit kepala. Macam mana? Silakan Puan Hasni. Okey. Untuk proses pensijilan halal ni, yang pertamanya untuk pharmaceutical ni wajib produk tu sendiri mempunyai kelulusan pendaftaran produk daripada NPRA. Maknanya kalau kita tengok dekat label produk tu sendiri mesti ada MAL number. So kalau ada MAL number maknanya dia dah berdaftar dengan pihak NPRA. Dari situ sebenarnya dari aspek keselamatan dan juga keberkesanan produk tu telah diambil kira oleh NPRA. Sebabnya bukan senang ya untuk nak dapatkan pendaftaran produk. Pihak syarikat tu dia perlu pastikan semua ramuan dia selamat, ya, tidak boleh mengandungi sebarang ramuan yang tidak dibenarkanlah dalam perundangan mengikut KKM. Mesti dalam limit yang dibenarkan. Contohnya kalau pengawet, pengawet ini adalah dalam sekian-sekian peratus. Baik. Selain daripada tu, aspek-aspek lain juga diambil kira. Contohnya, perlu ada ujian mikrobial untuk produk tersebut. Dan juga efficacy test ataupun clinical research untuk memastikan produk yang dihasilkan itu memang mempunyai kesan terhadap apa yang dinyatakan oleh pengeluar. Macam contoh kalau ubat paracetamol, jadi fungsinya untuk melegakan demam. So produk yang dihasilkan itu mestilah melegakan demam. Barulah syarikat itu mendapat kelulusan daripada NPRA. Okey, berapa lama selalunya proses untuk mendapatkan pensijilan halal berkenaan dengan suplemen ataupun ubat-ubat kesihatan daripada JAKIM dan juga daripada Jabatan Agama Islam Negeri? Silakan. Sebelum ini kita ambil masa 3 bulan untuk proses. Daripada proses penerimaan permohonan, semakan permohonan sehinggalah pengauditan dan juga kelulusan. Sekarang ini selaras dengan kepimpinan baru, kita proses selama 1 bulan. Bermakna sebelum ini kita semak permohonan lengkap ataupun tidak, kita dapatkan dokumen. Tapi sekarang ni kita ada audit combo. Bermakna sama ada dokumen lengkap ataupun tak, kita tetap mengadakan audit. Kita akan audit semasa di lapangan. Maknanya yang tidak lengkap tu kita akan dapatkan semasa lapangan lah. Baik. Okey, kalau macam Puan Hasni juga boleh jelaskan kepada para penonton untuk Minggu Sama Amanah Malaysia, ada tak perbezaan khusus dalam pensijilan produk kesihatan berbanding dengan produk makanan halal yang lain? Silakan. Okey. Yang pertama yang tadi saya nyatakan mesti mempunyai pendaftaran daripada KKM. Baik. Kalau produk makanan tidak wajib mempunyai pendaftaran, tapi produk farmaseutical ni wajib kena ada pendaftaran dahulu. Yang keduanya, untuk produk farmaseutical wajib ada sijil GMP daripada KKM. Bagaimanapun untuk produk makanan tidak wajib untuk ada GMP, HACCP dan sebagainya, tapi perlu ada jugalah mematuhi kepada program jaminan kualiti makanan. Cuma dia tidaklah sampai ke tahap GMP. Baik. Tak wajib. Okey, Puan Hasni, ini adalah soalan yang tak ada dekat dalam skrip lah ya. Andai kata, macam contoh saya pergi ke mana-mana farmasi, okey, ataupun dekat tempat untuk saya mendapatkan ubat dan juga produk suplemen.
Ada produk A, ada produk B, ada produk C, ada produk D. Keempat-empatnya ada tulis halal. Tapi saya tak tahu. Halal ni bentuk dia warna hitam putih. Yang halal ni ada juga yang logo halal. Lepas tu siap ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Halal yang untuk 3 dengan 4 tu pun lain-lain. Macam mana saya nak kenal pasti bahawa keempat-empat produk ini adalah halal yang diiktiraf oleh JAKIM Malaysia, ataupun ia hanya setakat kita copy paste, hanya setakat dicetak, hanya setakat dicop saja pada packaging tersebut. Silakan Puan Hasni. Okey. Untuk Malaysia hanya ada satu logo halal sahaja yang guna pakai. Baik. Yang ada logo bulat tu dan juga halal alif lam dan ada tulis nama negara lah Malaysia. Bagaimanapun ada juga logo-logo halal daripada Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh pihak JAKIM. Baik. Terdapat setakat hari ini ada 84 Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM daripada pelbagai negara seperti China, Thailand, Indonesia, termasuk juga Australia dan juga Amerika. Jadi untuk dapatkan maklumat-maklumat tentang logo-logo halal yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia ni, kita boleh layarilah laman web rasmi Halal Malaysia, iaitu halal.gov.my, dan buat carian berkenaan dengan senarai Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf. Daripada senarai ini sebenarnya 3 bulan sekali JAKIM akan update. Baik. Ada yang dilisted, ada yang ditambah. Baik. Okey, Puan Hasni, mungkin juga boleh kongsikan bersama dengan kami langkah-langkah yang boleh kami ambil sebagai seorang consumer untuk pastikan bahawa kita sentiasa mendapat produk yang sah dan juga selamat, ada juga dengan pensijilan halal. Silakan. Okey. Untuk mendapatkan maklumat tentang produk yang sah, selamat dan halal, boleh membuat carian melalui Directory Halal Malaysia, melalui portal rasmi Halal Malaysia www.halal.gov.my, ataupun menggunakan aplikasi Smart Halal dan juga Verify Halal. Kedua-dua tu boleh buat carian lah. Yang kalau cara paling mudah, senang saja, tengok pada logo halal. Baik. Sebabnya kalau ada logo halal ni maknanya dia memang dah sah halal. Sebab NPRA tidak membenarkan sebarang penggunaan logo halal sekiranya produk itu tidak mendapat persijilan halal Malaysia. Jangan dah terantuk baru nak tengah dah sibuk pakai produk suplemen tersebut. Dah pun mengamalkan ubat-ubatan tu bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba viral, tak ada halal. Masa tu barulah, apa yang aku amalkan itu? Masa tu barulah anda semua ragu-ragu. Jadi kepada anda semua yang mungkin tengah menyaksikan kami sekarang ini, okey, bersama dengan Dua Pharma, kita juga nak tanya kepada Puan Hasni. Okey, cadangan ataupun tips lagi-lagi kepada para penonton kita yang nak buat pilihan yang lebih baik berkaitan dengan produk suplemen dan ubat-ubatan yang dipersijilkan halal. Adakah kita kena pergi dekat jenama-jenama yang hebat? Adakah kita kena pergi dekat tempat-tempat yang menaja program-program yang hebat? Macam mana sebenarnya? Silakan. Okey, produk-produk ini sebenarnya boleh diperoleh di mana-mana kita farmasi. Baik. Ataupun melalui online, ya. Maknanya kalau ada logo halal tu, yakinilah. Baik. Untuk pembelian. Baik. Dan sepanjang kita meneruskan hidup kita sehari-harian, sebenarnya pengambilan suplemen ni membantu kita untuk mengekalkan kesihatan, dan juga kalau kita tak sihat, dia membantu kita untuk menambah baik kesihatan kita. Jadi dengan mengambil produk yang dipersediakan halal ini, pengguna bukan sahaja dapat produk yang halal dari segi pembuatan ramuannya, tetapi juga diyakini selamat dan juga berkesan. Baik. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Puan Hasni kepada semua penonton yang tengah menyaksikan Minggu Saham Amanah Malaysia berkaitan dengan topik kita, iaitu akses dan juga persijilan halal kepada produk kesihatan dan juga suplemen. Mungkin ada di antara soalan-soalan yang saya tak utarakan, tapi ada yang nak dinyatakan oleh Puan Hasni. Silakan Puan Hasni. Okey. Para penonton, saya menyerulah kepada pengguna semua untuk mendapatkan produk yang dipersediakan halal, sebab Baik. Kita dah beri, Kerajaan Malaysia sudah memberi pilihan kepada pengguna yang sebelum ni tak ada sijil halal, tapi sekarang sejak daripada 2012 kita telah membuka skim persijilan halal Malaysia untuk farmasikal. Jadi kita beri pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan produk yang telah dipersediakan halal untuk produk suplemen dan juga ubat-ubatan. Sehubungan itu, kalau kata ada kalau produk Malaysia, produk perubatan ni, maknanya kita yakinlah selain daripada kita lihat
pembelian kepada produk tu di pasaran, di kaunter, kita juga ada hak lah sebagai pengguna untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang produk ataupun ubat-ubatan yang diberikan oleh para doktor. Kita boleh tanya, ya. Kadang-kadang dekat situ label dah dibuka. Okey, jadi kita bolehlah tanya kepada doktor apa ubat yang diberikan kepada kita, apa ramuan yang ada dalam dia. So kita diberi pilihan itulah. Baik, itulah dia. Pilihan sebenarnya ada dekat tangan kita juga. Kalau mungkinlah saya boleh kongsikan pengalaman saya. Apabila saya melahirkan anak secara caesarean, saya sebenarnya diberi pilihan untuk menggunakan dua jenis suntikan, iaitu suntikan untuk 10 kali tu. Okey, katanya untuk satu suntikan ni dia menggunakan dengan bak alif bayar. Okey, satu lagi suntikan adalah tidak mengandungi bak alif bayar, tetapi katanya efek ataupun kesannya adalah kesan yang sedikit lambat. Tetapi kita sebagai seorang Islam, pastinya tak kisahlah kesan tu lambat macam mana sekalipun, yang penting tidaklah mempunyai unsur-unsur najis. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan live kita. Jikalau anda mempunyai sebarang pertanyaan dan ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan produk kesihatan halal ataupun mungkin proses pensijilan halal ataupun apa-apa saja pertanyaan berkaitan dengan Duo Pharma Biotech, anda boleh sahaja ke laman web rasmi dan juga akaun media sosial rasmi Duo Pharma Biotech, iaitu di Halal for Pharma, HALAL 4 PHARMA, okey, ataupun di Facebook www.facebook.com/halalforpharma ataupun laman web rasmi mereka iaitu halalforpharma.com. Jadi kepada anda yang mungkin tengah menyaksikan live sesi kami bersama dengan Puan Nur Hasni, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita, dan juga kepada anda semua jangan lupa untuk terus berinteraksi, berikan komen anda dalam ruang komen Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia. Dan andai kata anda terlambat masuk ke dalam episod ataupun sesi kita bersama pada hari ini, jangan lupa kita juga boleh ulang balik siaran kita melalui laman Facebook dan juga YouTube kami di Minggu Saham Amanah Malaysia. Sesi ini dibawakan khas kepada anda oleh Duo Pharma Biotech. Diharapkan kami dapat memberikan penjelasan kepada anda berkenaan dengan topik kita, iaitu akses kepada produk suplemen dan ubat-ubatan dipersijilkan halal. Diharapkan apa yang dikongsikan oleh Puan Nur Hasni sedikit sebanyak mampu membuka mata kita berkenaan dengan bukan setakat makanan saja kena halal, tetapi produk kesihatan dan juga ubat-ubatan serta suplemen perlulah dicari yang halal, yang sah dan juga selamat untuk digunakan. Dan kepada anda semua, terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. There's always a journey that everyone embarks on. Wherever you are, whatever you believe in, it's always a journey you want to capture, embrace, and enhance, going through the motions of your day and soaking it all in, all towards a path you and many others have to follow. It's a journey where we can see how the world is quickly changing, and we are embracing that journey, that change. With people we trust and organizations we collaborate with, all in the name of making sure you have everything to make your journey smooth. As it is with all journeys, it's about the people we travel with. And as people, we're all about being united with you to make this journey a great one. This is the journey evolved. Duo Pharma Biotech. Smarter solutions, healthier life.